Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati, yang dikasihi Allah SWT sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hasil usaha takwa yang kita usahakan itu akan menjadikan kita orang yang berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat, insya-Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati, yang dikasihi Allah SWT sekalian, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Minggu ni minggu ketiga kita dapat berkhutbah salat Jumaat bersama-sama dalam tempoh yang sangat ujian yang sangat besar kepada kita. Namun kehidupan kita perlu teruskan. Perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala perlulah diteruskan seperti biasa. Seperti mana yang kita telah usahakan sebelum ni, sebelum musim Covid dan sebagainya. Usaha dakwah kita, kerja-kerja amal kita teruskan seperti biasa dalam suasana yang cukup berbeza. Agama Allah Subhanahu wa taala ini telah mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa ia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala walau apa jua isu yang dihadapi oleh umat Islam. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah SWT, iaitu agama Islam, dengan mulut mereka, sedang Allah tidak mengkehendaki melainkan menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Surah Taubah ayat 32 hingga 33. Allah mengulangi firman-Nya lagi dalam ayat yang lain. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Sekalipun orang kafir tidak suka akan yang demikian, dialah yang telah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam, supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Surah As-Saff ayat 8 hingga 9.
Allah Subhanahu wa taala menjamin bahawa agama Allah SWT akan sentiasa dipelihara. Seumpama orang yang melihat bulan dan bintang dan matahari, mana mungkin mereka dapat memadamkan cahaya matahari yang sentiasa memancar setiap hari? Mana mungkin mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk memadamkan cahaya bulan? Bulan akan tetap menyinar. Begitulah agama Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimana cara sekalipun mereka berusaha untuk memadamkannya. Dunia menyaksikan keruntuhan ajaran-ajaran selain daripada Islam. Ajaran Kristian seumpamanya, gereja-gereja di negeri barat dijual kepada orang Islam tanpa perlu dipaksa, kerana mereka tidak yakin sudah dengan agama mereka. Ism, fahaman-fahaman komunisme, sosialisme, nasionalisme semakin pudar daripada fahaman mereka, kerana sudah tidak yakin akan kebenaran fahaman tersebut. Dan ajaran tersebut, kefahaman tersebut, keyakinan tersebut telah digantikan dengan Islam. Kita lihat betapa ramai umat Islam, umat-umat seluruh dunia, betapa ramai mereka telah masuk agama Allah Subhanahu wa taala, memperolehi hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin Jumaat, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, selepas keruntuhan khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924, umat Islam seluruh dunia menghadapi pelbagai isu ekonomi, politik, kenegaraan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana walaupun penjajah telah meninggalkan negara mereka, pemerintah masih lagi mengekalkan dengan cara yang diimport oleh penjajah. Selepas kejatuhan khilafah Uthmaniyah, negara-negara umat Islam dijajah oleh kuasa-kuasa barat. Apabila mereka meninggalkan memberi kemerdekaan kepada negara-negara umat Islam, kebanyakan mereka masih lagi mengekalkan pemerintahan sistem yang diimport daripada penjajah. Generasi awal yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah bermula dengan penanaman akidah iman yang kuat di dalam hati mereka. Dipupuk dan diajar dengan syahsiah Islamiah yang begitu hebat oleh Nabi Muhammad SAW, disambung oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in dan para pengikut Nabi Muhammad SAW. Berkembangnya ilmu Islam sehingga merebak ke Asia Tengah, Asia Tenggara, sehingga ke benua Eropah. Islam berkembang pesat suatu ketika dahulu. Dan ketika Islam berkembang, Eropah berada dalam zaman kegelapan. Eropah berada dalam zaman gelap dan jahil. Perubahan politik mereka melalui pertumbuhan darah. Apabila Islam datang, mereka kenal dengan sistem, memperkenalkan sistem demokrasi barat yang terkesan dengan sistem syura yang diajar oleh Islam. Kerana sebelum itu kerajaan bertukar dengan senjata, dengan pertumpahan darah. Berbeza dengan Fathu Mekah yang dibuka dengan aman, dibuka dengan adil dan bebas, dan kemuncak kepada umat Islam adalah menguasai ekonomi dan sains teknologi. Namun akhirnya kecemerlangan tersebut menurun kerana manusia meninggalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah yang kita perlu tahu sedikit sebanyak tentang perkembangan umat Islam. Dan Islam menjadi kuat apabila umat Islam bersatu. Alhamdulillah, kita lihat di dalam negara kita, selepas berlaku beberapa krisis,
umat Islam nampak jalan, tidak ada nampak jalan lain kecuali bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rahsia keagungan umat Islam terdahulu, iaitu dengan kesatuan. Almarhum Profesor Najmuddin Erbakan suatu ketika dahulu pernah menekankan akan kesatuan umat Islam melalui D8, memperkenalkan manhaj wasati, yakni bersikap sederhana dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Kerana dalam kalangan kita ada yang terlalu bermudah-mudah dan ada pula yang terlalu keras dalam beragama. Islam mengajar sifat wasatiyah. Golongan yang bermudah-mudah ni ada yang mengemukakan ajaran Islam yang terkesan dengan teori-teori asing, sampai pemikiran mereka sampai ke tahap liberal, terlalu ringan sangat, yang menghalalkan perkara yang haram serta mengharamkan perkara yang halal dalam perspektif politik, ekonomi dan ilmu. Ada pula golongan yang terlampau keras, terlalu berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh menentang saudara seagama mereka, melebihi penentangan mereka terhadap musuh-musuh agama Allah Ta'ala, sehingga mereka mengambil kesempatan dari semangat keagamaan tersebut untuk mengangkat senjata bagi memerangi tanah air dan umat Islam yang tenggelam dalam lautan kejahilan, sehingga mengabaikan negara musuh iaitu Israel dan negara musuh selainnya seperti Myanmar. Di sinilah perbezaan di antara jihad ilmu dan memupuk kesedaran Islam di kalangan umat Islam berbanding dengan jihad menghadapi musuh-musuh yang bukan dari kalangan umat Islam dan tanah air. Sesungguhnya, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dalam kalangan umat ini pada setiap 100 tahun orang yang membawa pembaharuan, yakni tajdid dalam urusan agama. Dan kini sudah berlalu 100 tahun apa yang disebut sebagai The Great Arab Revolt, yang telah menyebabkan kejatuhan khilafah Islam. Oleh itu, wajiblah kita melazimi jemaah Islam, sama-sama dengan jemaah Islam dan kumpulan umat Islam yang tak pernah putus-putus berpegang teguh dengan agama ini. Malah mereka tidak dimudaratkan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka sehingga datangnya hari kiamat. Oleh kerana inilah kita yakin bahawa masa depan itu adalah milik Islam, serta perlunya menengahkan penyelesaian Islam yang wasatiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah bagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.